Assalamualaikum, terima kasih kerana menonton. Sila share, like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, selamat pagi semua. Dengan izin Allah dapat kita bertemu lagi pada pagi ini dalam program Tazkirah Pagi, iaitu perkongsian sirah Nabi dalam bab perjalanan hidup seorang Rasul. Semua muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada siri keempat yang lalu kita telah mendengar, iaitu dalam bab menyatakan Muhammad diasuh oleh Abu Talib. Kita masih lagi dalam bab ke-1, iaitu dalam perihal kelahiran Muhammad. Dan insyaAllah kita terus, seperti janjikan, kita terus kepada siri ke-5, iaitu dalam bab menyatakan kuat pegangan agamanya. Kisah pertemuan antara rahib Kristian dengan Nabi yang waktu itu masih berusia 9 tahun itu dijadikan dalil oleh sebagian kaum orientalis barat dan lawan-lawan Islam bahawasanya Nabi meniru ajaran tauhid yang diajarkan dalam Islam dari seorang rahib Kristian. Bahkan yang lebih jahat lagi, kejadian tersebut dijadikan oleh seorang Perancis sebagai dasar pembuktiannya dalam kitabnya yang berjudul Pengarang Al-Quran, bahawa Muhammad mengajar kitab Al-Quran itu berdasarkan daripada pemikiran rahib Kristian yang pernah mengajarnya sewaktu Muhammad bertemu di kota Busra. Sungguh sangat keji sekali apa yang dikatakan oleh para kaum orientalis bahawa Nabi Muhammad SAW menerima ajaran daripada rahib Kristian tentang isi Al-Quran seluruhnya. Apakah mungkin anak yang baru berusia 9 tahun dapat menerima ajaran dari seorang rahib yang berbeza bahasanya dalam satu pertemuan yang sesingkat itu? Apakah mungkin seorang anak yang berusia 9 tahun dapat menerima ajaran tauhid yang jelas bertentangan dengan akidah Trinity Kristian yang ada pada masa itu? Sungguh amat mustahil sekali jika rahib Kristian itu mengajar dan mengisahkan suatu kejadian yang akan terjadi 40 tahun yang akan datang, seperti yang diajarkan oleh Al-Quran tentang berita kemenangan kerajaan Bizantium terhadap kerajaan Parsi yang pernah mengalahkan kerajaan Bizantium, seperti dalam surah Ar-Rum yang seperti yang tercantum di dalam surah Ar-Rum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif Lam Mim. Qulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di qalbihim sayaghlibun. في بضع سنين لله أمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرغ المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله
لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم. Alif Lam Mim. Orang Rom telah dikalahkan di negeri yang dekat sekali, dan mereka sesudah kekalahannya itu akan mengalahkan lawannya dalam masa tidak sampai 10 tahun. Kepada pentadbiran Allah jualah terpulang segala urusan sebelum berlaku dan sesudah berlakunya, dan pada hakikat berlakunya kemenangan. Dan pada ketika berlakunya kemenangan Rom itu, orang yang beriman akan bergembira. Dengan pertolongan Allah, ia menolong akan sesiapa yang dikehendakinya. Dan dialah yang maha kuasa lagi maha mengasihi ini. Dan demikian dijanjikan Allah. Allah tidak pernah mengubah janjinya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Ar-Rum ayat 1 hingga ayat 6. Berita tentang kejadian yang akan datang seperti yang diterangkan dalam ayat-ayat Al-Quran disebutkan di atas tidak pernah mungkin akan dilakukan oleh seseorang pun kalau tidak diberitahu oleh Allah. Sesungguhnya pemberitaan yang sedemikian itu tidak hairanlah jika itu datang dari Allah, kerana dialah yang menentukan segala kejadian baik yang ada di langit maupun yang dia ada di bumi. Sampai Profesor Edward Gibbon dalam bukunya The Decline of Fall of Roman Empire sangat takjub sekali dengan pemberitaan sesuatu yang akan datang yang berhubung dengan kerajaan Bizantium. Muhammad telah memberitahukan kepada pengikutnya bahawa kerajaan Bizantium akan dapat mengalahkan kerajaan Parsi yang baru saja mengalahkan kerajaan Bizantium itu. Dan bendera kerajaan Bizantium akan berkibar dengan megahnya di negeri Parsi dalam beberapa tahun yang akan datang. Apa yang diberitakan oleh Nabi Muhammad itu ternyata benar, dan dalam beberapa tahun waktu saja Kaisar Heraklius dapat merebut daerah Bizantium yang direbut oleh Parsi. Ini terjadi dalam tahun 625 Masihi, iaitu pada tahun 2 Hijrah, ketika terjadi Perang Badar. Selanjutnya, Edward Gibbon meneruskan keterangannya. Demikianlah dalam waktu beberapa tahun saja akhirnya Kaisar Heraklius dapat mengalahkan tentera Parsi, sehingga Kaisar Heraklius dapat mengembalikan lagi nama baik dan kejayaan kerajaan Bizantium seperti semula. Sebenarnya Al-Quran tidak menerangkan berita kemenangan yang akan dicapai oleh kerajaan Bizantium saja. Bahkan Al-Quran memberitakan beberapa kejadian yang akan terjadi kelak, seperti kemenangan yang akan diperoleh oleh umat Islam pada zaman Nabi maupun sesudahnya. Lebih-lebih lagi sesudah perjanjian Hudaibiyah yang dianggap merugikan pihak Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran juga dikabarkan bahawa kelak banyak orang yang akan masuk ke dalam Islam, bahawa Islam akan mengalahkan agama-agama lain sekalipun pada mulanya dalam keadaan lemah, akhirnya menjadi satu kekuasaan besar yang berdiri lama. Demikian pula Al-Quran juga mengkhabarkan bahawa kelak Al-Quran ini akan tetap terjaga dan dibaca oleh banyak orang sampai akhir zaman. Semua pemberitaan yang sifatnya belum terjadi pada waktu itu dan baru akan terjadi kemudian hari itu tidak lain adalah bukti keunggulan Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sayang sekali banyak kaum orientalis barat yang hanya terdorong oleh rasa dengki dan benci terhadap Islam sampai berani mengatakan bahawa Al-Quran adalah karangan Muhammad yang mengiblakkan kata-kata rahib Nasrani yang bernama Buhaira dalam pertemuannya dengan Muhammad sewaktu masih berusia 9 tahun.
Mereka mengatakan sedemikian itu tidak dengan bukti yang terang dan tidak mempelajari Al-Quran secara mendalam sehingga mereka keliru dan perbahasannya. Mereka tidak mengatakan demikian itu tidak dengan bukti yang terang dan tidak mempelajari Al-Quran secara mendalam sehingga mereka keliru dalam pembahasannya. Sungguh menurut hemat sebagai menurut apa kita dapati bahawasanya Al-Quran adalah bukanlah dari kalangan Muhammad yang diajar oleh seorang Rasani yang bernama Buhaira, suatu Nabi masih kanak-kanak itu. Sebabnya diberikan hadiah Nobel bukan kerana kebenarannya, tetapi atas kelicikan yang menimbulkan ketawa setiap orang yang punya akal, yang keterlaluan, yang menyatakan kebencian dan permasalahannya terhadap Islam dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikianlah perkongsian pada pagi ini dalam siri ke-5 dalam bab menyatakan kuat pegangan agamanya. Dan insyaAllah jika diizinkan Allah, kita akan sambung lagi pada siri ke-6 dalam bab menyatakan Nabi mendapat bimbingan Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada kali ini kita dapat pengajaran bahawasanya sebentar tadi kita telah dengar, iaitu Al-Quran adalah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Jadi satu-satu yang mana kita dapat sentuh, iaitu selalu kita mendengar berbagai-bagai mukjizat Nabi, dan salah satunya yang dapat kita sentuh, yang selalu kita simpan di rumah, di masjid-masjid, ialah Al-Quran. Jadi setiap perkataan ataupun tulisan yang terkandung daripada dalam Al-Quran adalah datang daripada mulut dan lidah Rasulullah SAW. Jadi kita sebagai umat Islam yang mengaku Islam, rugilah jika kita tidak berkawan dengan Al-Quran ataupun beramal dengan Al-Quran. Banyakkan kita membaca Al-Quran dan kita mempelajari. Bagi mereka yang tidak pandai membaca, usahalah untuk mempelajari membaca Al-Quran. Jadi insyaAllah sama-sama kita teruskan usaha setiap daripada Al-Quran ini, setiap daripada huruf ini kita akan dapat ganjaran. Daripada satu huruf kita akan dapat ganjaran 10 pahala. Jadi anda cuba bayangkan, setiap daripada surah Al-Fatihah sudah kita mendapat berapa kali ganjaran. Jadi sama-sama kita teruskan usaha untuk kita mempelajari sirah ini, dan sama-sama kita kekal istiqamah membaca Al-Quran. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikian perkongsian pada pagi ini yang dapat saya kongsikan tuan. InsyaAllah saya menjemput anda untuk bergabung dalam Ismail channel Telegram untuk dapatkan perkongsian program Tazkirah Pagi serta dapatkan berita-berita dunia Islam. Untuk itu yang anda yang ingin bergabung dalam grup ini, anda boleh dapatkan link yang mungkin terpapar di skrin anda. Ataupun anda boleh PM kepada saya melalui WhatsApp ataupun Telegram di talian 0124224692, 0124224692 untuk dapatkan link Telegram. Dan seperti biasa, sebelum saya akhiri tazkirah ini, saya wawarkan perkhidmatan lori tunda yang beroperasi 24 jam di seluruh semenanjung Malaysia termasuk Langkawi. Untuk sebarang makluman ataupun sesiapa yang dapatkan perkhidmatan lori tunda saya ini, anda boleh hubungi saya di talian 017 401 247, 017 401 247. Kali itu pada kali ini, kalau ada yang baik semuanya datang dari Allah, yang buruk itu datang dari kelemahan saya sendiri. Dan itu saya sudahi dengan wabillahi wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.